Sabah mampu menjadi hub utama perikanan negara. Pemberian kuasa mengurus pengeluaran permit dan lesen laut dalam bagi vesel penangkapan ikan Zon C2 turut memberi kelebihan dalam membangunkan ekonomi biru. Ia antara 11 perkara yang sudah diselesaikan dalam Perjanjian Malaysia 1963 ME63. Wartawan Doni Ijom ada perkongsiannya. Kita berhak menentukan hala tuju sektor perikanan kita di seluruh negeri Sabah ini. Kerana sebelum ini hak kita adalah hanya bot-bot komersial ataupun pesisir pantai yang bawah 30. Menerusi penurunan kuasa ini, Sabah berhak mengeluarkan lesen untuk kapal nelayan bagi menangkap ikan 30 batu nautika dari pantai ke laut sehingga ke zon ekonomi eksklusif ZEE. Sebelum ini, kita hanya ada 7 lesen laut dalam. Begitu luas laut kita banding dengan Perak. Seberapa 207 yang dilisenkan. Lebih 1,000 kapal nelayan komersial aktif di negeri ini. Pemberian lesen perikanan laut dalam C2 diberi keutamaan kepada pengusaha perikanan laut dalam. Labuan Madani Marine Sdn Bhd antara syarikat yang diberi mandat untuk mengendalikan operasi perikanan laut dalam melalui permit ini. Beroperasi menggunakan 2 buah kapal dengan kapasiti 150 tan metrik setiap pelayaran, syarikat ini menjadi perintis projek perikanan laut dalam Sabah. Ini salah satu juga daripada dasar-dasar kita, iaitu dari segi gelakan komersial perikanan yang sudah sedia ada untuk menceburi. Kita mempunyai satu justifikasi yang kuat kita membangun dari segi infrastruktur. Antaranya pembinaan jeti perikanan bertaraf antarabangsa yang boleh memberi perkhidmatan kepada industri perikanan laut dalam. Kita tahu bahawa antara penyumbang terbesar sektor perikanan di Malaysia ini adalah di Sabah. Jadi ini yang kekuatan kita dah. Kalau sebut perikanan ini, kita tidak lagi berkatakan ini perikanan di kawasan pesisir, tapi adalah di laut dalam. Jabatan Perikanan dengan sokongan Kerajaan Persekutuan juga aktif menganjurkan kursus kemahiran bagi menarik minat anak tempatan menceburi sektor perikanan laut dalam. Pembangunan industri perikanan laut dalam bukan sahaja dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan, tetapi dapat merancangkan lagi pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan selain mempercepat pemindahan teknologi moden kepada nelayan tempatan. Doni Ijom, RTM. Antara fokus negeri di bawah Bayu petang ini, program rawatan dan pemulihan dalam komuniti berjaya pulihkan lebih 2,000 klien AADK Sabah. Perkembangan lanjut kita bersama Suaran Syah di Kota Kinabalu. Suaran teruskan. Baik Syahira, 2,140 klien berjaya dipulihkan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sabah menerusi rawatan dan pemulihan dalam komuniti tahun lalu. Daripada jumlah itu, 269 klien di bawah selian AADK Tawau. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Sufui berkata, program pemulihan yang berkesan bukan sahaja membantu bekas penagih kembali ke pangkuan masyarakat, malah memastikan usaha pencegahan dan penguatkuasaan mencapai matlamat. Kita mesti mahu menyelesaikan mereka supaya mereka boleh kembali kepada masyarakat. Mereka boleh menyelesaikan dalam masyarakat. Inilah penting. Kalau bukan sia-sia saja ini usaha-usaha di depan mencegah atau menangkap. Datuk Sufui ditemui media selepas merasmikan penutupan kem motivasi kepulihan biopsikososial dan spiritual yang disertai 30 klien AADK Tawau dan sandakan di Tawau. Sementara itu, pengarah AADK Sabah, Elmaria Chung berkata, pihaknya turut menjalin kerjasama dengan beberapa syarikat untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas penagih.
Semasa mereka menjalani program rawatan dan pemulihan bersama dengan pihak AEDK, mereka juga ini diberi pendedahan kepada latihan dan kemahiran vocational, kerjaya dan sebagainya supaya apabila mereka tamat program nanti, mereka boleh mendapat peluang kepada pasaran peluang pekerjaan di luar sana. Kita juga dalam usaha untuk mengenal pasti 1-2 kawasan untuk kita mengadakan program di mana mereka ini menjadikan kawasan itu sebagai kawasan macam kawasan angkat. Mereka boleh bercucuk tanam, kita lot-lotkan di situ dan orang boleh berdikari lah menggunakan kawasan tersebut. Penghujung Syawal terus dimeriahkan dengan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri. Di Kota Kinabalu berlangsung Rumah Terbuka Polis di Raja Malaysia Kontingen Sabah yang diadakan di Dataran Kawat Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Farida Tusin. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Mereka diiringi Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun dan isteri Datin Nur Hayati Farhana Abdullah. Tun Musa dan Toh Puan Farida turut menyampaikan sampul raya kepada kanak-kanak yang hadir. Sementara itu, di Pitas, lebih 1,000 penduduk memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri peringkat daerah. Sebutan orang Rabai juga begitu bergalakan, Rabai yang hadir bersama, tidak kira apa juga kepercayaan bangsa dan agama mereka. Saya mengharapkan ia dapat diteruskan. Konsep kita pada tahun ini adalah setiap agensi membawa juara mereka masing-masing. Jadi dengan kata lain, kita tidak menggunakan sebarang peruntukan ataupun kewangan daripada mana-mana pihak. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil kini berada di Sandakan untuk lawatan kerja 2 hari ke Sabah. Tengah hari tadi beliau menghadiri Majlis Ramah Mesra dengan ketua-ketua jabatan dan pegawai kanan di bawah Kementerian Komunikasi. Datuk Fahmi turut menghadiri program pengujian liputan Pusat Pelancongan Pemeliharaan Orang Utan dan Pusat Penemuan Hutan Hujan RDC di Batu 14 Sepilo. Malam ini, Datuk Fahmi dijadual menghadiri program pejabat menteri di salah sebuah hotel di Sandakan. Manakala esok, Datuk Fahmi dijadual menghadiri Hari Bersama Komuniti, kempen Internet Selamat Edna di Simsim dan Permukiman Komuniti Madani Siri 1, Zon Sabah. Sabah menghargai usaha kerajaan Australia membina semula pavilion penerangan Taman Peringatan Sandakan yang menceritakan pengorbanan tentera negara itu dalam sebuah galeri interaktif. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sheyi berkata, pavilion yang dibina pada 1999 dan dirobohkan pada 2023 kerana usang telah dibina semula pada 2024. Bangunan baharu ini menggunakan bahan tahan anai-anai serta kalis cuaca. Menurut Vivian, usaha kerajaan Australia ini mencerminkan hubungan baik negara tersebut dengan Malaysia sekaligus memperkukuh kerjasama sedia ada. Kami berharap dengan usaha-usaha ini dapat mengeratkan lebih hubungan antara negara dengan negara, terutamanya Australia dengan Malaysia. Dan saya berharap juga ahli keluarga boleh dapatkan satu kenangan untuk ahli keluarga mereka yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia, Daniel Hennick berkata, galeri ini mampu menjadi tarikan pelancong yang ingin tahu lebih dekat sejarah Perang Dunia Kedua. There's a lot of interest in Borneo, not just the war history, but its beautiful wildlife and nature. So I think it's a good opportunity for people to combine holidays and remembering those that came before them. Mereka ditemui pemberita di Taman Peringatan Sandakan sempena sambutan Hari Anzac di Sandakan. Vivian Wong mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam upacara ini. Hari Anzac diraikan pada 25 April setiap tahun untuk memperingati anggota tentera Australia, British, New Zealand serta Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua.
Teater musikal seni warisan Pentas Alap Bana akan dipentaskan bermula 8.30 malam ini di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara JKKN Sabah. Pelakon kelahiran Sandakan Bella Astila yang memegang watak utama sebagai Ratu Serimpak menyifatkan penglibatan dalam teater tersebut sebagai peluang terbaik untuk bergiat aktif dalam pementasan teater. Ditemui RTM semasa raptai penuh, Bella nyata teruja digandingkan dengan juara Mr. Keamatan 2023, Tommy Gideos. Jujurnya, Bella sangat-sangat nervous sebab ini adalah peluang yang Bella nanti-nantikan, to be honest, secara jujurnya. Sebab Bella biasa berlakon dekat TV, tapi untuk buat teater berskala besar dan di Sabah membuatkan Bella rasa sangat teruja. Teater musikal terbitan Jabatan Penyiaran Sabah menerusi Seksyen TV RTM Sabah ini mengisahkan pengembaraan seorang pemuda atau tanak wagu si Galik mencari cinta sejati si jelitawan Bajau Samar Ratu Serimpak. Teater musikal ini akan disiar secara langsung menerusi RTM Klik, Facebook RTM Sabah dan Radio Sabah FM bermula 8.30 malam ini. Seorang pegawai kemajuan masyarakat direman 7 hari hingga 1 Mei ini bagi membantu siasatan kes menerima rasuah dianggar bernilai RM40,000 melibatkan projek Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ di Sandakan. Perintah reman dikeluarkan Hakim Zaini Fishir terhadap suspek lelaki berusia 50-an ini selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Session Sandakan. Menurut sumber, lelaki berkenaan ditahan kira-kira 2 petang Khamis ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Cawangan Sandakan. Suspek disyaki menerima rasuah tersebut dari tahun 2022 hingga 2025 sebagai dorongan memberikan projek pembinaan rumah berkenaan kepada beberapa individu dan kontraktor. Sementara itu, Pengarah SPRM Sabah Datuk S. Karunaniti ketika dihubungi pemberita mengesahkan tangkapan terhadap suspek dan memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Program Rumah Mesra SMJ adalah inisiatif Kerajaan Sabah bertujuan membantu rakyat berpendapatan rendah dengan menyediakan rumah secara percuma dianggarkan bernilai RM80,000 setiap unit. Kejohanan Dat Terbuka Antarabangsa Sabah 2025 berjaya menarik penyertaan lebih 700 peserta. Ia diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-25 Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah berkata, kejohanan 3 hari ini bertujuan memperkasa sukan dat sekaligus mempromosi bandaraya kepada dunia luar. Beliau berucap merasmikan kejohanan dat terbuka antarabangsa Sabah 2025 di Ibu Negeri. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi DBKK, Robert Lipon. Menurut Datuk Sabin, acara sukan antarabangsa seumpama juga berupaya menyatukan komuniti serta memperkukuh pelancongan domestik. Para peserta terdiri peminat sukan dat yang mewakili Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan, Semenanjung dan peserta antarabangsa dari Brunei, Indonesia dan Amerika Syarikat. Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Syahira. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Silakan Syahira.